Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Fendi Salikin untuk Matematik KSSM Tingkatan 1 Bab 9 Poligon Asas. So hari ini kita akan belajar berkaitan poligon. Ciri-ciri sesuatu poligon itu iaitu sisinya, bilangan bucu, perpenjuru. Okey, bagaimana nak mengira perpenjuru. Kemudian kita masuk sedikit salah satu jenis poligon iaitu segitiga. Kita akan kenal pasti jenis-jenis segitiga. Okey, dah bersedia? Let's go. Okey, apa itu poligon? Poligon mestilah satu bentuk yang tertutup. Sisinya sekurang-kurangnya 3 dan dia mesti garis lurus. Okey, contoh begini. 1, 2, 3. Okey. Kita perhatikan. Dia mesti tertutup. Nampak? Tidak ada ruang yang terbuka. Sisi dia mesti 3 ataupun lebih. Kat sini 3 kan? 1, 2, 3 sisi dia. Dan semuanya mesti garis lurus. Okey, contoh yang bukan begini. 1, 2, 3. Nampak? Ini sisi dia bentuk dia terbuka. Tak boleh. Tak boleh. Okey? Sisi dia mesti 3 sekurang-kurangnya. Kalau 2 memang tak boleh jadi bentuk apalah. 2 tak boleh jadi bentuk apa-apa. Dia mesti 3 dan ke atas. Dan mesti garis lurus. Itu 1, 2, 3. Ada macam ni pula. Ada lengkuk kat situ. Maka yang ni dia bukan poligon sebab sisi dia ada yang lengkung. Dia mesti garis lurus sekurang-kurangnya 3 dan tertutup. Okey, clear Alright. Kita pergi slide yang berikutnya. Okey, seterusnya kita akan tengok apa yang dikatakan dengan sisi, bucu dan perpenjuru suatu poligon. Okey. Kita tengok, kita ambil segitiga dulu. Segitiga macam ada bentuk dia. Ini segitiga. Okey, anggaplah garis lurus Okey, segitiga yang ni. Berapakah bilangan sisi segitiga? 1, mesti ada 3 kan? Segitiga ada 3 sisi. Yang tepi-tepi ni dipanggil sisi. Kemudian bucu ialah yang tajam ni kan? Ni nampak? 1, 2, 3. So 3 juga. 3. Kalau kamu perasan kat atas ni ada nota. Bilangan sisi mesti sama dengan bilangan bucu. Mesti sama. Okey? Perpenjuru ni. Okey, perpenjuru ini ialah dia adalah satu garisan dari bucu ke bucu. Okey, contoh bucu segitiga, kita ambil yang segitiga ni. Boleh tak pergi ke mana-mana bucu? Tak boleh kan? Tak ada. Tak ada. Bucu ni pun tak boleh pergi ke mana-mana bucu. Ni pun sama tak boleh. Jadi bilangan perpenjuru dia kosong. Ataupun kita boleh gunakan formula ini. Okey? Di mana nilai n? N ni ialah bilangan sisi iaitu 3. Okey, kita tengok kalau kita gunakan formula bilangan perpenjuru sama dengan n ialah 3. Lepas itu n tolak 3 bahagi 2. So 3 tolak 3 kosong kan? So 3 darab kosong bahagi 2 kita akan dapat kosong. So perpenjuru dia kosong. Confirm. Okey. Selesai segi 3, kita tengok segi 4 pula. Sisi 4. Sisi 4. Sisi 4. Sisi 4. Anggaplah garis lurus. Okey. Bilangan sisi-sisi 4, confirm 4. Tadi kita dah tahu, dia kata bilangan sisi mesti sama dengan bilangan bucu. 4 juga. Kalau tak percaya, kita tengok bucu dekat sini ada berapa. 1, 2, 3, 4. So, confirm 4. Sekarang bilangan perpenjuru Bilangan perpenjuru ialah dari bucu ke bucu. So, bucu ni, kita boleh pergi ke bucu sana. Okey, ada lagi tak? Tak ada. Okey, bucu ni pula. Bucu yang ni, boleh pergi ke bucu sana. Sini dah ada. Sini pun dah ada. Jadi, dia ada 2 perpenjuru sahaja. So, kali 2 sini. Okay, kita boleh gunakan formula juga. Bilangan perpenjuru sama dengan n dia ialah 4 sebab 4 sisi. Kemudian 4 tolak 3 sebab m tolak 3 formula dia. Bahagi dengan 2. So 4 kurungan 4 tolak 3 ialah 1. Bahagi 2. 4 darab 1 4 kan. 4 bagi 2 kita akan dapat 2. Selesai.
Okay, so confirm dulu Selesai, sisi 4. Kita tengok pentagon. Pentagon ni berapa sisi dia 5 kan, pen. Okay, 5. Jadi, kita buat contoh lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 5 pentagon. Okay. Sisi dia 5. Bilangan bucu pun 5 sebab apa? Bilangan sisi sama dengan bilangan bucu 5. Tak percaya kita check lah sendiri. Bucu dia 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang bilangan penjuru Okey, kita labelkan lah. Kalau kita lukis macam ni, kita boleh labelkan dia. Contoh, kata kat sini A. Ini bucu B. Senang sikit. Bucu C. Bucu D. Dan bucu E. Kalau macam ni, kita boleh panggil dia sebagai pentagon A, B, C dan E. Sama dengan segitiga. Contoh segitiga A, B, C. So, kita boleh panggil sebagai segitiga A, B, C. Okay. Okay, sekarang kita nak tengok pentagon tadi. Dia punya bilangan penjuru. Jadi, kakak putih Kita start daripada bucu A. Bucu A boleh pergi bucu D. Kemudian bucu A boleh pergi bucu C. Okay, so kita ada 2. Kemudian bucu B pula. B boleh pergi ke E. Kemudian B boleh pergi ke D. Okay. C dah pergi ke A. Okay, C boleh pergi ke E, betul? Okay, D dah ada ke A dan ke B. E pun dah ada ke C dan ke B. So, kita ada 1, kita kira balik. 1, 2, 3, 4. So, kita ada 5 penjuru untuk pentagon. Tak percaya? Kita buat guna formula. Bilangan penjuru sama dengan N dia 5. Dalam dia N tolak 3 bahagi 2. Okay. So, 5 tolak 3 ialah 2. Bahagi 2. 5 tolak 2, 10. 10 bagi 2 ialah 5. Okay. Okay, dapat kan? Cantik. Okay. Okay. So, kita boleh cari penjuru melalui secara lukisan ataupun kita gunakan formula. Alright? Clear Okay. Kita tengok slide yang berikutnya. Okay, untuk tingkatan 1, kamu akan belajar 2 jenis poligon sahaja, iaitu segitiga dan sisi 4. So, hari ini cikgu akan terangkan beberapa jenis segitiga yang ada. Jadi, yang ini ialah jenis segitiga yang berdasarkan sisi. Kita tengok kat slide tu. Yang pertama ialah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi maksud dia ialah semua sisi dia sama panjang. Contoh begini. Anggaplah sisi sama panjang Dia akan ada simbol begini. Macam sisi yang ini sama dengan ini, sama dengan ni. Ketiga-tiga sisi dia sama panjang. Kita boleh labelkan dia sebagai katalah A, B, C. So segitiga ini kita panggil segitiga ABC. Okey. Kemudian selain sisi sama panjang, sudut juga sama besar. Setiap sudut ni sama besar. Kamu kena tahu kalau satu segitiga tu jumlah sudut dia ialah 180 darjah. Bila semua sisi sama besar, maka 180 bahagi 3 kamu akan dapat 60 darjah. Maka sisi di sini ialah setiapnya ialah 60 darjah. Okey. So segitiga sama sisi ni, sisi sama panjang, sudut sama besar. Kemudian kita boleh tengok paksi simetri dia. Okey. Paksi simetri ni ialah rasanya kamu semua tahu kot. Maksudnya bila kita lipat dia boleh bertindih Contoh kat sini. Ada berapa paksi simetri dia? 1. So bila kita lipat B ni boleh bertindih dengan A. Okey. 1. Kemudian kat sini 2. So bila kita lipat A ni boleh tindih dengan C. Dan ada satu lagi iaitu 3. So bila kita lipat B boleh tindih dengan C. Jadi bilangan paksi simetri dia ada 3. Okey, itu segitiga sama sisi. Okey, kemudian kita tengok segitiga sama kaki. Sama kaki ni maksudnya ada 2 sisi yang sama panjang. Begini. Nampak? Ni kaki dia. Sama panjang. Bila 2 sisi sama panjang, maka ada juga 2 sudut yang sama besar. Okey.
So sudut ni sama besar, sama panjang. Sebab apa segitiga sama kaki? Macam kaki kan. Kaki. Macam kaki. Kata dekat sini ni badan. Ni kepala, tangan. Ni kaki lah contoh lah Sebab tu nama segitiga sama kaki. Cikgu rasa lah kan. Okay, so ada dua sudut yang sama besar dan dua sisi sama panjang. Jadi, biasanya kalau kamu diberi soalan, dia akan bagi satu sudut dekat atas ni kan. Katalah kat sini 30. Jadi satu segitiga sudut dia 180 kan. 180 tolaklah dengan 30. Maka kamu akan dapat 150. 150 adalah dua nilai sudut ini. Maka kalau nak cari salah satu, 150 bahagi 2, kamu akan dapat 75. So sini 75 contohlah Okey. Kemudian kita tengok paksi simetri. Okey, paksi simetri dia ada satu sahaja. Cukup padam yang orang Padam Paksi simetri dia ada satu sahaja iaitu di sini. Okey. Anda kata ni A, ini B, ini C. Maka bucu A ni akan bertindih dengan bucu B bila kita lipat. So ada satu sahaja paksi simetri. Okey. Yang ketiga ialah segitiga tak sama kaki. Okey, tak sama kaki ni maksudnya semua sisi dia tak sama panjang. Contoh contoh. 1 2 3. Macam tu lebih kurang Dia macam-macam bentuk lah. Dia tak sama panjang. 1 2 3. Ni tak padam sikit. Semula 1 2 3. Contoh, semua sisi tak sama panjang Jadi, bila semua sisi tak sama panjang, maka dia tidak ada paksi yang simetri dan sudut pun berbeza-beza. Okey jelas Nampak? 3 jenis segitiga yang berdasarkan sisi. Okey, lepas ni kita tengok 3 lagi jenis segitiga. Alright. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan berkaitan jenis segitiga yang berdasarkan sudut. Okey, ada 3 jenis juga iaitu segitiga bersudut tirus. Segitiga bersudut tirus ni ialah di mana semua sudutnya adalah bersudut tirus. Okey, contoh begini. Okey, contoh segitiga. So, sudut di sini sudut tirus, ini pun sudut tirus, ini pun sudut tirus. Sudut tirus ini ialah di mana sudutnya ialah di antara 90 dan kosong. Dia lebih kecil dari 90 dan lebih besar dari kosong. Contohnya 30, 40, 50, 70 dan sebagainya. Contoh begini. Anda kata kat sini 50, so sini 40. Tak boleh, ni 60 lah. 100, 111, sini 70. Contoh Okey, contoh lain. Segitiga sisi sama sisi tadi pun dikira sebagai segitiga bersudut tirus. Okey? Syarat dia apa? Ketiga-tiga sudut dia mesti sudut tirus. Okey? Yang kedua, segitiga bersudut cakar iaitu di mana satu segitiga yang mempunyai satu sudut cakar. Ni sudut cakar. Sudut cakar ni ialah sudut di mana sudutnya lebih kecil dari 180 dan lebih besar dari 90 darjah. Dia mesti ada satu sudut cakar. Okey. Jadi segitiga sama kaki boleh jadi segitiga bersudut cakar sekiranya dia ada satu sudut cakar. Okey. Faham Syarat dia satu sudut cakar. Dan yang terakhir ialah segitiga bersudut tegak. Bersudut tegak ni mesti ada satu sudut yang sudut dia tegak. Sudut tegak ni ialah sudut 90 darjah. Macam ni contoh. Nampak? So, dia mesti ada satu sudut yang nilai dia 90 darjah. Ataupun simbol begini. Nampak simbol ni? Maksudnya itu adalah sudut 90 darjah ataupun sudut tegak. Maka dia dipanggil sebagai segitiga bersudut tegak. Okey, cikgu ulang balik. Segitiga bersudut tirus mesti ada ketiga-tiga sudutnya ialah sudut tirus. Iaitu bentuk dia mesti lebih dari kosong dan kurang dari 90. Segitiga bersudut cakar pula mesti ada sekurang-kurangnya satu sudut cakar. Nampak? Dia sudut yang besar iaitu lebih dari 90 dan kurang dari 180. Dan akhir sekali dia mesti segitiga bersudut tegak mesti ada satu sudut tegak iaitu sudut 90 atau ada simbol begini. Okey? Okey. Rasanya itu saja untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian saja cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.